Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas hari ini kita akan sambung dengan subtopik 4.2 siri kereaktifan logam, dan untuk kelas hari ini cikgu nak sambung dengan standard kandungan yang baru, iaitu standard kandungan 4.2.2 menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. So, dalam masa yang sama boleh refer pada buku teks muka surat 132 hingga 135. Untuk kelas hari ini ada dua objektif yang murid perlu capai di akhir pembelajaran kelas, iaitu yang pertama ialah kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam, yang kedua ialah kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. So, ini adalah dua objektif yang murid perlu dapat, perlu tahu, perlu faham dan perlu capai at the end of our class. Alright. Okey, so seperti yang cikgu cakap, untuk kelas hari ini kita akan belajar dua perkara, iaitu yang pertama kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam, dan yang kedua kita akan belajar tentang kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. So, sekarang kita fokuskan dulu kepada objektif yang pertama, iaitu kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. So, untuk kita tahu kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam, kita perlu jalankan aktiviti 4.4. So, boleh refer dalam buku teks muka surat 132 hingga 133. So, aktiviti 4.4 ni tak lain tak bukan, tujuan dia adalah untuk menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam melalui pemanasan bahan seperti yang berikut. Kita ada 3 pemanasan bahan yang terlibat. Yang pertama ialah zinc oksida dengan karbon. Yang kedua, kita ada aluminium oksida dengan karbon. Dan yang ketiga, kita ada plumbum 2 oksida dengan karbon. So, ini adalah 3 campuran yang terlibat dengan proses pemanasan bahan ini. Jadi, ini adalah antara bahan dan juga radas yang terlibat. Alright. So, next kita akan tengok macam mana kita nak set up aktiviti 4.4 ni. So, boleh refer pada rajah 4.5. Okey, di sini. Yang pertama, langkah yang pertama, apa yang perlu kita buat ialah masukkan 1 spatula serbuk karbon dan juga 1 spatula serbuk zinc oksida ke dalam sebuah mangkuk pija. This one. Okey, ini adalah mangkuk pija. Kita masukkan campuran tadi di dalam mangkuk pija yang kering. Kemudian serbuk campuran tadi kita perlu gaulkan supaya menjadi sebati dan sekata. Okey, itu adalah langkah yang pertama. So, langkah yang kedua, mangkuk pija ini yang mengandungi campuran tadi kita perlu letakkan di atas mana? Di atas segitiga tanah liat pada tungku kaki 3. So, inilah. Okey, yang cikgu pointedkan ini. So, ini adalah yang kita panggil sebagai segitiga tanah liat pada tungku kaki 3. Itu adalah step yang kedua, langkah yang kedua. So, langkah yang seterusnya, langkah yang ketiga, apa yang perlu kita buat ialah kita panaskan mangkuk pija ini dengan kadar yang kuat. Bila kita dah panaskan, kita akan pergi ke step yang keempat, langkah yang keempat, iaitu perhatikan perubahan yang berlaku di dalam mangkuk pija ini. Kemudian kita nak buat apa? Kita perlu rekodkan pemerhatian. Apa yang kita nampak, kita rekodkan. So, langkah 1 hingga langkah 4, kita dah buat menggunakan sebatian ataupun campuran antara zinc oksida dan juga karbon. Kemudian kita ulang balik langkah 1 hingga langkah 4 tetapi menggunakan aluminium oksida dan juga kemudian kita ulang lagi sekali langkah 1 hingga 4 menggunakan plumbum 2 oksida. So, ini adalah cara-cara kita set up untuk kita run, untuk kita laksanakan aktiviti 4.4.
Jadi bila kita dah laksanakan, bila kita dah jalankan, bila kita dah run aktiviti 4.4 ini, apa pemerhatian yang kita dapat? Okey, kita tengok tabel ini. So, yang pertama, campuran yang pertama kita ada zinc oksida dan karbon. Apa yang kita nampak di akhir tindak balas tersebut, apa yang kita nampak ialah terbakar dengan nyalaan sederhana terang. So, ingat, terbakar dengan nyalaan sederhana terang. Itu adalah pemerhatian kepada zinc oksida dan karbon. So, kita tengok pula untuk aluminium oksida dan karbon, pemerhatian yang dilihat, tiada tindak balas yang berlaku. Jadi, kenapa tak ada tindak balas yang berlaku? So, kita akan bincangkan lepas ini. Okey, tengok pula kepada campuran yang ketiga, iaitu plumbum, 2 oksida dan karbon. So, pemerhatian yang kita nampak ialah terbakar dengan nyalaan terang. Okey, jadi antara ketiga-tiga campuran, kita nampak berlakunya pemerhatian yang berbeza-beza. Jadi, daripada zinc oksida dan karbon, kita nampak terbakar dengan nyalaan sederhana terang. Jadi, apa sebenarnya yang nak ditunjukkan? Okey, ini bermaksud karbon lebih reaktif daripada zinc. Okey, kemudian tengok pula untuk aluminium oksida dan karbon tiada tindak balas. Kenapa? Sebabnya karbon kurang reaktif daripada aluminium. Okey, untuk plumbum 2 oksida dan karbon pula terbakar dengan nyalaan terang. So, ini bermaksud karbon lebih reaktif daripada plumbum. Jadi, daripada tabel yang kita lihat ini, apa yang kita boleh simpulkan di sini, bila mana berlakunya tindak balas, okey, seperti terbakar dengan nyalaan, itu bermaksud karbon lebih reaktif daripada logam yang terlibat. Tetapi, jika tak ada tindak balas yang berlaku, itu bermaksud apa? Bermaksud karbon kurang reaktif daripada logam tersebut. Bermaksud bila mana dalam siri kereaktifan logam, kedudukan yang lebih aktif akan berada di atas, manakala yang kurang reaktif akan berada di bahagian bawah. Okey. Jadi sekarang kita refer pula pada soalan. Okey, soalan yang pertama, lengkapkan persamaan perkataan bagi setiap tindak balas oksida logam dengan karbon. Okey, ingat lagi tak dalam pembelajaran yang lepas, cikgu ada bagi 3 persamaan am. Okey, kelas yang sebelum ni, kita dah belajar tentang persamaan am apabila berlakunya tindak balas logam dengan oksigen. Dan persamaan yang kedua cikgu bagi ialah persamaan apabila tindak balas penurunan logam melalui karbon. So, hari ini, inilah yang kita nak aplikasikan. Okey, dalam persamaan itu, cikgu ada nyatakan, okey, sebagai contoh, logam oksida bertindak balas dengan karbon, kita panaskan, hasilnya ialah logam dan karbon dioksida. Okey, itu akan terjadi bila mana karbon mampu menurunkan logam tersebut. Okey, jadi tengok di sini. Zinc oksida campur karbon, apa yang akan terhasil ialah zinc plus karbon dioksida. Okey, tengok pula yang B. Aluminium oksida plus karbon. Ada apa-apa ke yang berlaku? Tidak. Bila tidak ada tindak balas yang berlaku, bermaksud dalam persamaan perkataan tiada perubahan. Okey, tengok pula yang C. Plumbum 2 oksida plus karbon. Hasilnya ialah plumbum plus karbon dioksida. Okey, so tengok pula nombor 2. Nyatakan logam yang kurang reaktif daripada karbon. Terangkan jawapan anda. Kita tahu daripada 3 campuran tadi antara zinc, aluminium dan plumbum, hanya aluminium sahaja yang tiada tindak balas berlaku. Sementara zinc dan plumbum ada tindak balas yang berlaku. So, bila mana tindak balas itu berlaku, bermaksud logam tersebut kurang reaktif daripada karbon. So, jawapan dia adalah zinc dan plumbum. Kenapa?
Sebabnya, oksida bagi logam yang kurang reaktif daripada karbon akan diturunkan kepada logam melalui pemanasan dengan karbon. Okey, tengok pula nombor 3. Berdasarkan aktiviti yang kita dah jalankan, lengkapkan urutan berikut untuk menunjukkan susunan unsur mengikut kereaktifan yang semakin bertambah terhadap oksigen. So, maksudnya daripada bawah ke atas kedudukan dia, betul? So, yang paling bawah ialah plumbum. Okey, kemudian diikuti dengan zinc, kemudian karbon dan yang paling tinggi adalah aluminium. Okey. Tengok pula soalan nombor 4. Berikan satu aplikasi kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam bagi kegunaan perindustrian. So, jawapannya ialah pengekstrakan logam. Okey, logam yang kurang reaktif daripada karbon dalam siri kereaktifan logam dapat diekstrak daripada bijinya dengan penurunan oksida logam tersebut oleh karbon. So, kalau dengar ayat ni, mungkin murid-murid akan keliru, tak faham. So, it's okay. Sebab tajuk pengekstrakan logam ini, kita akan belajar pada subtopik yang seterusnya. Maksudnya, kelas akan datang, kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan pengekstrakan logam. Alright, tengok pula nombor 5. Gariskan jawapan yang betul bagi pernyataan yang berikut. So, tengoknya A. Jika karbon boleh menyingkirkan oksigen daripada oksida logam, ini bermakna karbon adalah lebih reaktif daripada logam tersebut. Dan jika karbon tidak boleh menyingkirkan oksigen daripada oksida logam, ini bermakna karbon adalah kurang reaktif daripada logam tersebut. So, untuk bahagian kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam, senang je nak ingat. Bila mana berlakunya tindak balas, okey, itu bermaksud logam tersebut lebih apa? Okey, refer balik yang tadi. Bila mana berlakunya tindak balas seperti zinc oksida dan karbon, plumbum 2 oksida dan karbon, itu bermaksud karbon lebih reaktif daripada logam yang terlibat. Tetapi jika tiada tindak balas seperti aluminium oksida dan karbon, itu bermaksud karbon kurang reaktif daripada aluminium. Okey, ataupun bermaksud karbon kurang reaktif daripada logam yang terlibat. Okey, so itu adalah yang kita belajar di dalam kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Okey, baiklah. Tadi kita dah belajar tentang kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. So, untuk next, kita nak belajar pula tentang kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. So, untuk kita tahu kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam, benda yang sama, kita akan run aktiviti seperti rajah 4.6 ini. Okey, cikgu akan terangkan. Okey, baiklah. Yang pertama, di sini kita ada zinc. Okey, zinc ataupun logam. Okey, kemudian, dalam flask ini, apa yang ada? Okey, di sini ada campuran antara asid sulfurik cair dan juga larutan kuprum 2 sulfate. So, campuran ini, apa fungsi dia? Fungsinya adalah untuk menghasilkan hidrogen. Sebab nama pun kita nak tahu kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. So, mestilah kena ada hidrogen. So, bila dah terhasilnya hidrogen, gas hidrogen akan masuk melalui capillary ini. Nampak? Sini. Gas hidrogen. Kemudian, gas hidrogen akan masuk ke dalam tube U. This one. So, ini adalah tube U. Dalam tube U ini akan ada pula apa? Kalsium klorida kontang. So, apa fungsi kalsium klorida kontang ni? Fungsinya adalah untuk daripada gas hidrogen untuk menghasilkan gas hidrogen kering. Gas hidrogen masih ada, tetapi bila lalunya gas hidrogen pada kawasan kalsium klorida kontang ini, dia akan menghasilkan
gas hydrogen in the state of kering, dalam keadaan yang kering. So, bila mana gas hidrogen dalam keadaan yang sudah kering, akan lalu di capillary ini dan masuk ke dalam tiub pembakaran. So, bila mana dah masuk dalam tiub pembakaran, kita perlu panaskan oksida logam yang ada di dalam piring porselin ini. Okey, so bila mana kita dah panaskan dengan kadar yang kuat, kita perlu perhatikan pemerhatian yang berlaku di sini. So, ini adalah setup bagaimana kita nak tahu kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Jadi seterusnya, kita tengok, okey, ada 5 campuran yang terlibat dalam eksperimen atau aktiviti kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. So, campuran yang pertama ialah hidrogen dan aluminium oksida. So, apa hasil pemerhatian yang kita lihat? Hidrogen dan aluminium oksida, ya. Aluminium oksida tidak berbara dan berwarna putih. Okey, ini bermaksud kesimpulan yang boleh kita buat, hidrogen tidak menurunkan aluminium oksida. Okey, tengok pula campuran yang kedua, hidrogen dan zinc oksida. Okey, hasilnya zinc oksida tidak berbara. Sama juga, tidak berbara. Zinc oksida berubah menjadi kuning semasa panas dan putih semasa sejuk. Jadi, inferensnya ialah hidrogen tidak menurunkan zinc oksida. Okey, tengok pula yang ketiga, hidrogen dan ferrum 3 oksida. Apa pemerhatiannya? Ferrum 3 oksida terbakar dengan terang. Sebut perang, kemerahan berubah menjadi kelabu berkilat. Okey, kita tengok campuran yang pertama, campuran yang kedua. Okey, tidak berbara. Tetapi dalam campuran hidrogen dan ferrum 3 oksida, apa yang jadi? Ferrum 3 oksida terbakar dengan terang. So, inferensnya ialah bermaksud logam ferrum telah berjaya dihasilkan. Bermaksud hidrogen dapat menurunkan ferrum 3 oksida kepada ferrum. Okey. Kemudian tengok pula campuran yang keempat, hidrogen dan plumbum 2 oksida. Okey, pemerhatian yang kita dapat lihat ialah plumbum 2 oksida terbakar dengan terang. Serbuk kuning berubah ke labu berkilat. Jadi, inferensnya ialah logam plumbum berjaya dihasilkan. Jadi, hidrogen berjaya menurunkan plumbum 2 oksida kepada plumbum. Dan campuran yang terakhir ialah hidrogen dan cuprum 2 oksida. So, cuprum 2 oksida terbakar dengan sangat terang, serbuk hitam akan berubah menjadi terang. Jadi, inferensnya ialah logam cuprum berjaya dihasilkan dan hidrogen berjaya menurunkan cuprum 2 oksida kepada cuprum. Okey, ingat lagi tak? Kan cikgu ada terangkan ada 3 persamaan bagi tajuk ataupun bab 4 ini. Yang pertama, cikgu cakap akan ada persamaan di antara tindak balas logam dan juga oksigen. Yang itu kita dah belajar. Okey, sebelum ni kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam, cikgu ada explain tentang persamaan penurunan logam oksida dengan karbon. So, untuk kedudukan hidrogen ini sama juga. Tindak balas logam oksida dengan hidrogen. Okey, seandainya hidrogen berjaya menurunkan logam oksida tersebut, dia akan menghasilkan logam dan juga air. So, nampak tak? Lihat tak di sini 3 yang bawah ini? Okey, hidrogen menurunkan ferrum 3 oksida kepada ferrum. Bermaksud, ferrum 3 oksida bertindak balas dengan hidrogen akan menghasilkan kembali logam ferrum. Sama juga untuk plumbum 2 oksida berjaya menghasilkan logam plumbum. Okey, untuk hidrogen dan cuprum 2 oksida berjaya menghasilkan logam cuprum. So, okey, ini adalah
pemerhatian. Ini adalah eksperimen, aktiviti, pemerhatian, inference yang kita dapat daripada bahagian kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okey, sebelum ni kita dah belajar 3 tindak balas. Yang pertama, kita belajar tentang tindak balas antara logam dan juga oksigen. Yang kedua, kita dah belajar tentang tindak balas antara logam oksida dan karbon. Dan yang ketiga, kita dah belajar tentang tindak balas logam oksida dan hidrogen. So, daripada tiga tindak balas tu, apa kesimpulan yang kita boleh buat adalah ini. Okey, tabel ni yang paling penting. Okey, murid-murid kena ingat siri kereaktifan logam. Okey, so kita tengok dulu. Okey, cikgu rasa sebelum ni cikgu ada explain kan? Okey, daripada atas kita ada yang paling tinggi sekali kedudukan dalam siri kereaktifan logam. Kita ada kalium, kemudian kita ada natrium, kalsium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, plumbum, cuprum, mercury, argentum dan yang last sekali adalah emas. So, macam mana kita nak bagi ingat ke semua yang ada dalam siri kereaktifan logam ini? Okey, kita tengok sini. Okey, yang pertama kita ada kalau nak kahwin mesti ambil cukup zat highest ferrum supaya perkahwinan kekal hingga akhir adanya. So, daripada akronim yang dibuat ini supaya mudah untuk murid-murid ingat siri kereaktifan logam daripada bahagian yang paling aktif kepada bahagian yang paling kurang reaktif. So, kalau K stand for kalium. Okay, K. Nak. N, A, so nak. Ca stand for calcium. Kita ambil perkataan kahwin. So ingat K di hadapan. So sama juga. M, magnesium. A, aluminium. Okay, C, tak bolehlah kita ambil karbon ni. Tapi kita ingat C adalah untuk C lah. C besar. Okay, karbon dalam bahasa Inggeris. So kalau Z, zinc. H, okay, highest H. Untuk hidrogen, okey, ferrum lah. Okey, S adalah untuk timah. Sebab apa? Okey, kita ambil yang ni, Sn. Okey, perkahwinan, P, plumbum, kekal, K, kita ada cuprum, hingga. Okey, hingga H, kita ambil Hg. So, Hg ni adalah mercury, A, argentum, dan last sekali adalah A. A adalah untuk Au. Ataupun nama betul ni adalah aurum, tapi dalam bahasa Melayunya kita panggil emas. So, untuk akronim ni, mungkin sebelum ni ada yang pernah dengar akronim yang lain. Yang mana yang mudah untuk kamu ingat? Okey, ambil akronim tu supaya memudahkan kamu ingat siri kereaktifan logam. So, sebenarnya kalau kamu Google, banyak je akronim yang lain. Okey, so ini cikgu bagi contoh lah. Okey, yang cikgu amalkan, yang cikgu guna sampai sekarang. Okey. Jadi, okey, ini adalah sepatutnya cikgu kena terangkan daripada mula tadi. Okey, tapi tak apa. So, soalan dia, mengapa karbon dan hidrogen sebagai unsur bukan logam tetapi berada dalam siri kereaktifan logam? Perasan tak? Kita fokuskan kepada karbon, kepada hidrogen. Tapi perasan tak? Dua ini, karbon dan hidrogen ini, dia bukan logam. Okey, dia bukan logam. Tetapi kenapa ada dalam siri kereaktifan logam? So, okey, back to kepada kegunaan dua ini. Yang pertama, kegunaan karbon dalam siri untuk menentukan kaedah pengestrakan logam. So, macam cikgu cakap, jangan risau pasal pengestrakan logam. Sebab next class, next subtopik, kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan pengestrakan logam. Okey, kita tengok pula. Kalau hidrogen, kegunaan hidrogen dalam siri untuk menentukan formula empirik oksida logam. So, apa yang dimaksudkan dengan formula empirik?
So, formula empirik ini adalah formula yang paling ringkas yang akan kita belajar dalam kimia. So, dalam silibus Form 3, kita tak ambil, kita tak belajar lagi. Okey, formula empirik kita akan belajar dalam silibus tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. So, sebab itulah kenapa kita belajar kedudukan karbon, kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Sedangkan karbon dan hidrogen bukan unsur logam. Alright. So, ini adalah rumusan dan kesimpulan untuk kelas pada hari ini. Macam cikgu cakap, untuk subtopik ini, merangkumi subtopik 4.2, apa yang paling penting kena hafal persamaan am. Persamaan am ada 3. Yang pertama, kita ada persamaan am bagi tindak balas logam dengan oksigen. Iaitu bila mana logam bertindak balas dengan oksigen, dipanaskan, hasilnya ialah logam oksida. Yang kedua, kita ada persamaan am bagi tindak balas penurunan logam oksida oleh karbon. Tadi bila logam dah bertindak balas dengan oksigen, akan terhasilnya logam oksida. Logam oksida tu macam mana kita nak turunkan kembali menjadi logam? So, ini adalah kaedahnya. Logam oksida bertindak balas dengan karbon, lalu kita panaskan, akan menghasilkan logam dan juga karbon dioksida. Dan yang last sekali adalah persamaan am bagi tindak balas logam oksida dengan hidrogen. Yang sebelum ni lah yang kita belajar ni. Logam oksida bertindak balas dengan hidrogen, lalu kita panaskan, apa yang terjadi ialah logam dan juga air. So, ini adalah 3 persamaan yang murid perlu hafal. Kemudian, ringkasnya kena hafal siri kereaktifan logam. Tak kisahlah kamu nak hafal daripada yang paling tak aktif, paling kurang reaktif kepada paling aktif. Ataupun kamu nak hafal daripada yang paling reaktif kepada kurang reaktif. It's okay, mana-mana. Tapi pastikan tidak keliru. Jadi cikgu sarankan untuk ingat melalui akronim. So, akronim yang cikgu suggest ialah kalau nak kahwin, mesti ambil cukup zat Hayes-Ferrum supaya perkahwinan kekal hingga akhir adanya. So, the first letter ataupun perkataan huruf yang pertama ini akan mewakili kepada logam yang terlibat dalam siri kereaktifan logam. So cikgu rasa setakat itu sahaja untuk kelas hari ini. Cikgu harap semua dapat faham apa yang cikgu sampaikan. Kita jumpa di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.